sama seperti lafaz dan makna hadis Urwah daripada Aisyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ataupun mengerjakan 2 rukuk pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat tu ada 2 rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat. Pada setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, matahari pernah gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada mereka dengan membaca satu surah daripada surah-surah tual yang panjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk 5 kali, sujud 2 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada rakaat yang kedua, lalu dibaca satu surah daripada surah-surah yang panjang. Kemudian rukuk 5 kali, rukuk dan sujud 2 kali. Kemudian dia duduk seperti kama huwa, dia duduk di tempat itu juga dengan menghadap kiblat, dengan menghadap kiblat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sehingga cerah matahari itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersembahyang kerana kusuf, yakni gerhana matahari, lalu baginda membaca, kemudian rukuk, kemudian membaca, kemudian rukuk, kemudian membaca, kemudian rukuk, kemudian membaca, kemudian rukuk, kemudian sujud. Rakaat yang kedua begitu juga. Pada rakaat yang kedua begitu juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Tha'labah bin Ibad al-Abdi bahawa dia pernah mengikuti khutbah pada suatu hari yang diucapkan, yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub. Beliau berkata, Samurah berkata, ketika saya dengan seorang budak dari kalangan Ansar, narmi gharadaini lana, kami memanah sasaran kami, hatta idza kanat asy-syams, sehingga apabila matahari itu naik kadar 2 lembing ataupun 3 lembing pada pandangan orang yang melihat ke ufuk langit, iswaddat, tiba-tiba matahari itu menjadi gelap, hitam, hatta adat ka'annaha tannumah, sehingga ia menjadi seperti pokok tannumah, seperti pokok tannumah yang hitam. Faqala ahaduna li sahibi, salah seorang daripada kami berkata kepada yang seorang lagi, mari kita pergi ke masjid, demi Allah keadaan matahari yang seperti ini pasti akan membawa sesuatu perkara baru kepada Rasulullah berkaitan dengan umatnya. Qala, perawi berkata, yakni Samurah, fadafa'na, kami pun pergi dengan segera. Rupa-rupanya Nabi SAW telah muncul dan tampil ke hadapan, lalu bersembahyang. Kami pun dia bersembahyang bersama dengan kami, dengan mengimami kami dalam suatu sembahyang yang paling ka'atwali ma qaba bina fi salatin qattu, yakni dengan suatu sembahyang yang tidak pernah Nabi SAW sembahyang sepanjang itu, dan kami tidak mendengar suaranya. Perawi berkata, yakni Samurah, kemudian dia rokok bersama-sama dengan kami. Tidak pernah dia rokok bersama kami sepanjang itu, dan kami tidak mendengar suaranya. Qala, perawi berkata, kemudian dia sujud bersama dengan kami, sujud yang tidak pernah sepanjang itu. Dalam mana-mana sembahyang pun kami tidak mendengar suaranya. Kemudian dia melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Qala, Samurah berkata, fawafaqa tajalli syams julusahu fi raka'ati tsaniyah, cerah matahari itu berbetulan dengan duduk Nabi SAW pada rakaat yang kedua. Samurah berkata, kemudian Nabi SAW memberi salam, kemudian dia berdiri lalu memuji-muji Allah dan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda bersaksi bahawa sesungguhnya dia adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian Ahmad bin Yunus mengemukakan
khutbah Nabi SAW seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qabisah Al-Hilali, beliau berkata, pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW keluar dengan segera, dengan mengheret kainnya. Aku ada bersamanya pada hari itu di Madinah. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Fa'atala fihima al-qiyam, dengan berdiri lama dalam kedua-dua rakaat itu. Kemudian Nabi SAW selesai bersembahyang ketika matahari pun cerah. Faqala innama hadhihi al-ayat. Selepas itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda Allah mahu menakutkan, mengingatkan hamba-hambanya dengan tanda-tanda ini. Apabila kamu nampak tanda seperti ini, maka kamu bersembahyanglah ke ahdathi salatin, seperti sembahyang terbaru telah kamu lakukan daripada sembahyang fardu. yakni seperti sembahyang fardu yang terbaru telah kamu lakukan. Kamu sembahyang lagu itulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan bahawa Qabisah Al-Hilali menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Hilal bin Amir, bahawa matahari telah gerhana. Lalu perawi mengemukakan sama seperti makna hadis Musa. Qala, dan beliau berkata, hatta badatin nujum, gelap tu, gerhana berlaku tu gelap tu sehingga kelihatan ataupun nampak bintang-bintang. Itulah beberapa hadis, banyak juga yang kita baca dalam dua bab ni, iaitu bab berkenaan dengan kusuf. Kusuf. Kalau dalam kitab-kitab fiqh, kusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, kita dapati ada kalanya untuk gerhana matahari ni dia pakai kusuf, ada kalanya dipakai khusuf. Artinya kedua-duanya untuk gerhana lah, untuk gerhana. Untuk gerhana. Adakah gerhana matahari ini berlaku beberapa kali di zaman Nabi SAW? Itu ada khilaf di antara ulama. Walau bagaimanapun, hak lebih sahih, hak lebih tepatnya, yang lebih kuat ialah sekali sahaja, iaitu pada tahun ke-10, iaitu ketika kematian anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Pada ketika itu umur dia 18 bulan. 18 bulan. Dan berlaku tu pada hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah pada tahun yang ke-10. Walaupun ada juga yang kata pada masa lain, tetapi itu salah satu pendapat. Bagi orang yang mengatakan gerhana ni beberapa kali telah berlaku, sebab dia tengok kepada riwayat ini tidak serupa seperti yang kita baca saat ni kan. Ada setengah riwayat tu sebut rokok dalam tiap-tiap rakaat tu 2 kali, ada sebut 3 kali, ada sebut 4 kali, ada sebut 5 kali, ada sebut 5 kali, dan ada yang sebut sekali saja selepas sembahyang biasa. Selepas sembahyang biasa. Itulah yang membawa kepada mereka kata beberapa kali berlaku. Tapi kalau beberapa kali, kalau nak berdasarkan hak saat ni, jadi apakah makna 5 kali kah? Tentu tak ada siapa dia berani kata 5 kali. Tak ada orang kata. Jadi ini kita kena tengok sekarang ni, hak yang jadi apa yang jadi beza-beza ni. Kalau kita kata 5 kali, tak ada siapa dia kata berlaku sampai 5 kali. Semasa Nabi SAW itu saja berlaku 5 kali, tak ada seorang pun ulama kata lepas. Paling tinggi sekali 2, tu je. Tapi apa yang dalam riwayat ni, hak ni gini, hak ni gini. Inilah setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata tak boleh pakai hadis ni.
Sebab apa tak serupa?